Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 30 hari bulan 8 2023, kita teruskan dengan bacaan kitab Asma'ul Quran. Asma'ul Quran wa jumlatun min dalalatiha wa ibariha. Nama-nama Al-Quran. Ini kita sambung dengan nama-nama Al-Quran. Nama yang telah kita baca, berapa nama dah? Ingat, siapa dia ingat bijak. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Kitab, 3 Ahsanul Hadith, 4 Ahsanul Qasas, 5 Basair, 6 Bayan, 7 Hablullah. Sambungan kita yang ke-8 Al-Haqq. Al-Quran ini salah satu daripada nama dia Al-Haqq. Apa makna haq? Makna yang benar. Yang benar. Semua cakapan dia, semua yang terkandung dalam Quran benar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang batil, tidak ada yang tak kena. Semuanya kena. Kalau tak kena itu bukan Quran, kita tak faham. Kita jangan salah ke Quran, kita kena salah kepada kita sebab kita tidak faham. Maka para jemaah sekalian, para ulama pengkaji nama Quran dikata apa? Walil haqqi indatu itlaqat. Kalau kata al-haq tu ada banyak sebutan dia, ada banyak maksud. Bila orang kata al-haq, al-haq banyak makna. Yang pertama, makna dia mujidu syai' bisababi ma taqtadihil hikmah, yang mengadakan sesuatu mengikut hikmat kebijaksanaan yang mengadakan itu. Itu nama dia al-haq. Maka dikatakan Allahu huwal haqq. Al-haqq, Allah Ta'ala itu yang benar, yang betul. Sebab dia menciptakan semua makhluk dia ni bimuqtadal hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Sampai ada orang pertikai, kenapa Allah buat syaitan? Kalau tak ada syaitan ni semua kita nali syurga belaka. Sedap juga dia kan. Kenapa Allah Ta'ala buat lalat? Kalau tak ada lalat tak busuk benda-benda. Sudah. Macam mana nak jawab? Jawabnya ada lalat, ada lebah, ada syurga, ada neraka, ada syaitan, ada malaikat, ada nafsu, ada akal. Hikmah. Allah nak tengok kita ni bijak ke tak bijak, kita ni cerdik ke tidak. Kalau pakai ikut bodoh gitu ya, kita mengatakan tidak. Kita ni ada akal, boleh berfikir, kita ada nafsu yang lawan pada akal. Tengok siapa menang. Maka Allah Ta'ala fayuqalu fi'lullah kulluhu haq. Apa yang Allah ciptakan semuanya benar. Maka dikatakan, kalau kata i'tiqad yang benar, maknanya pegangan kita, iman kita ni bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Allah kata i'tiqad, kita kata kaqaulika i'tiqadu fulan fin nari haqqun. Orang itu berpahaman bahawa neraka tu memang benar. Ada sengoti, ada sungguh. Itu dia panggil haq. Wa qad sammallahu al-Quran al-haq. Allah Ta'ala namakan Quran ini salah satu daripada nama Qurannya al-haqu. Kenapa? Kenapa salah satu daripada nama Quran itu al-haq? Lianna kullama huwa muqarrarun fihi sidqun la yatatarraqu ilaihi kadhibun. Karena semua yang terkandung dalam Quran itu benar, tidak ada sebarang penyelewengan, tidak ada sebarang pembohongan. Dalam Quran itu betul berlaku.
Allahu akbar. Apa undang-undang yang terkandung dalam Quran? Yahkumu bil adli la yazlimu mithqala dzarrah. Yang undang-undang yang terkandung dalam Quran semuanya menjatuhkan hukuman dengan benar, dengan adil, tidak ada sebarang jenis kezaliman walaupun sedikit. Hei, kerah undang-undang Quran dalam Quran ni. Orang zina sampai kena sebat, kena rejam, orang mencuri kena potong tangan, orang bunuh orang dengan sengaja kena pancung. Tak kasar ke tu? Jadi kalau kita kira dengan otak kita yang beku ni, kita nampak macam kasar lah. Tapi kalau kita fikir dengan rahsia syariat, kenapa, maka di sana terdedahlah kepada kita bahawa Quran ini sangat comel, sangat indah, segala undang-undangnya adil, segala hukumnya penuh dengan hikmah, kebijaksanaan yang terkandung dalamnya. Wa man syakka fi dzalik, siapa dia ragu tentang hikmah Al-Quran, au za'ama anna fi khilaful haqqi, ataupun menyangka bahawa dalam Quran yang ada yang tak betul, kafar, maka orang itu dikira kufur, li'annahu ankara ma'luman min ad-din bil darurah, kerana dia telah mengingkar perkara yang diketahui secara umum dalam agama ini. Orang yang beriman tahu dah Quran itu betul. Mung seorang yang mari tak betul, kenapa? Maka dia kata kamu yang bengong, kamu yang pening, bukan orang lain yang tak betul. Jadi bila Allah Ta'ala sebut kalimatul haqqi, kalimah al-haq dalam Quran, musyiran biha ilal Quran, maka maksud dia Quran. Maksud dia Al-Quran. Liyuhyiya man hayya an bayyinatin, supaya Allah Ta'ala nak hidupkan orang yang hidup itu di atas landasan yang jelas. Kenapa kamu buat gini? Allah suruh. Kenapa kamu buat macam ni? Nabi suruh, Nabi ajar. Kenapa kamu tak buat ni? Allah larang. Jadi hayya ala bayyinatin, kita duduk di atas landasan yang benar, yang jelas. Tak ada yang sama dalam Islam. Yang sama tu, yang tak jelas tu benda lain. Maka orang yang betul-betul beriman, orang yang benar imannya, mereka akan tunduk pada kebenaran yang mereka dapati dalam Quran. Mereka akan ikut cahaya yang menerangi hidup mereka dengan cahaya Al-Quran, dan orang yang menentang Quran mereka akan binasa. Maka dalam nama ini, tengok dalam surah Al-Kahfi, ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulil haqqu mir rabbikum, wa qulil al-haq mir rabbikum, katakanlah yang benar itu dari Tuhan kamu. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Qatadah ni seorang ulama tafsir, qala al-haqqu huwal Quran. Kalau kita, Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, dalam ayat ini, al-haqqu mir rabbikum, ay al-haqqu huwal Quran. Al-haq maksud dia Quran. Wa qala Ibnu Jarir At-Tabari mubayyinan makna al-ayah. Ibnu Jarir telah menjelaskan makna ayat ini. Dikata apa? Wa muwaddihan, dan menyatakan annal murada bil haqqi al-Quran. Maksud ayat itu wa qulil haqqu, al-haqqu iaitulah Al-Quran. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, ya ayuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum, yakni kitab Allah. Beritahu kepada umatmu, beritahu kepada masyarakat orang ramai, bahawa telah datang kebenaran daripada Tuhan kamu. Al-haqqu ay kitab Allah Azza wa Jalla, iaitu Al-Quran. Jadi jelaslah kepada kita bahawa al-haqqu dalam ayat ini dengan mana Al-Quran. Dan terdapat lagi banyak ayat-ayat yang menyebut perkataan al-haqqu, maksud dia Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Al-haqqu, Quran itu datang daripada Allah. Dalam surah Hud ayat 120, وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin wa ja'aka fi hadhihi al-haq, telah datang kepada kamu dalam al-haq, yakni Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala nyata tentang sikap orang kafir terhadap Quran. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihr. Bila datang kepada mereka Quran, dia kata sihir ni, sihir. Jadi semua ni karutlah ke surah Az-Zukhruf ayat 30. Maka para jemaah sekalian, kita boleh faham di sini bahawa salah satu daripada nama Al-Quran iaitulah Al-Haq. Salah satu daripada nama Al-Quran itu Al-Haq. Maka kita boleh faham, kita boleh sedar, kita boleh insaf, kita mengatakan bahawa alhamdulillah Allah SWT namakan Quran itu sendiri hak. Ini salah satu daripada nama Quran yang ke-8. Siapa dia boleh ulang balik daripada awal? Ingat dah. Kalau tengok buku boleh ulang balik tak? Tapi kalau ingat dalam otak kita kau mana? Dia kata ingat dah tapi lupa pula. Dia dua tiah kita. Alhamdulillah. Mari kita pindah kepada al-ismu at-tasi'. Nama yang ke-9. Nama yang ke-9 nama dia Ar-Ruh. Quran tu nama dia Ruh. Quran nama dia Ruh. Kita kata kenapa Allah Ta'ala namakan Ruh? Ruh kita ni, kita manusia ni, hak hidup ni, duk berjalan pergi mari ni, duk bercakap bobel-bobel ni. Tak. Sebab apa kita boleh cakap? Kenapa kita boleh berjalan? Sebab ada ruh. Maka ar-ruh fi lisanil Arab, bahasa Arab kata ruh ma ya'ishu, benda yang kita hidup. Wa yahya bihin nas, manusia hidup dengan ruh. Tapi ruh tak nampak. Kau kita nampak ruh? Tak nampak. Tak aja tengok tak? Kalau orang mati pun kita tak tengok ruh tu keluar, nampak berasak keluar, tak nampak. Ini ruh. Sebab itulah bila orang tanya yas'alunaka 'anir ruh, orang tanya Nabi, apa itu ruh? Qulir ruh min amri rabbi. Allah kata kerjaan ruh ni kerjaan Tuhan aku, tak boleh nak nampak. Jadi salah satu nama Al-Quran ruh. Kenapa? Waqad atlaqa fi kitabillahi ta'ala Al-Quran, Allah Ta'ala namakan salah satu daripada nama Quran itu ruh. Kama qala Allah Ta'ala, tanda ni pelajar, dalam surah Asy-Syura. Dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Wa kadzalika auhayna, demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ilaika kepadamu, ruhan min amrina. Wa akhrajal Bukhari fi sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, habrul ummah wa turjumanul Quran, telah menafsirkan ruham min amrina qala al-Quran. Maka nama ruh di sini maksud dianya Quran. Itu tafsir Ibnu Abbas. Jadi hari ni kalau kita tengok tafsir Ibnu Abbas, kita kena tengok riwayat dia. Bukan salah Ibnu Abbas, salah perawi. Ada sebuah kitab yang masyhur orang duduk sebar, telah diterjemahkan ke bahasa Melayu. Nama dia Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibnu Abbas. Ada ustaz buat mengajar kita ni. Jadi bila kita kaji kitab ni tidak sahih riwayat daripada Ibnu Abbas. Nisbah saja. Ini bahaya. Jadi Allah Ta'ala namakan kitabnya ruh. Allah Ta'ala namakan Al-Quran itu sebagai ruh. Li'annahu tahya bihil qulub wal anfus. Kerana ruh ini menghidupkan hati dan menghidupkan jiwa. Kalau hati kita mati, ambil Quran baca, ambil Quran tadabbur, ambil Quran mengkaji dia, maka hati kita akan hidup balik. Kalau tidak, hati akan mati. Jiwa kita macam tu juga. Jadi orang yang pertama yang mendapat nikmat Al-Quran, menghidupkan hati mereka dengan Quran, siapa dia? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi. Sudah pastilah orang pertama Nabi. Tapi generasi pertama yang dapat manfaat menghidupkan hati ini siapa? Sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Fakana hayatuhum as-sahihah, mereka hidup dalam suasana yang betul.
bihi yaqumun wa yaqudun wa yanamun. Dengan Quran mereka bangun, mereka duduk, mereka tidur, mereka makan, mereka beribadat, semuanya dengan Quran. Jadi tidak ada satu kumpulan jil, satu kumpulan manusia yang hidupnya bersama dengan Quran, iaitulah kumpulan sahabat. Kemudian fawahabahumullahul hayatat tayyibah, maka Allah Ta'ala anugerahkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kehidupan yang baik. Li'annal Quran, kerana Al-Quran itu menggerakkan hati mereka. Maka kerana itulah kata para ulama manahidul irfan, dia kata al-Islam la yudim muslim wa la yardalahu an yakuna haikalan jamidan. Islam tak nak penganut-penganut dia ni seperti patung yang keras. Patung tak bergerak, kelip mata pun tak, la. Wala an yakuna timsalan hamidan, kita tak nak juga menjadi macam apa ni, berhala yang keras, tak ada apa. Dan Islam nak kita ni punya ruh, mempunyai jiwa, mempunyai apa ni, perasaan, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah hantar mari ruh yang menghidupkan kita ni, Al-Quran. Kerana itulah kata di para ulama, ikan apa ni, zikir, mengingati Allah Azza wa Jalla, yang paling kuat sekali kita nak ingat, kita beribadat, itu Quran. Zikir dengan hati seperti ikan dengan air. Zikir dengan hati seperti ikan dengan air. Ikan tak boleh hidup tanpa air. Ikan tak boleh hidup tak ada air. Kalau hidup pun dalam alam itu dah keras tu. Ikan plastik mula jadi hidup, tak ada air, maka keras itu. Demikiannya hati tak boleh hidup tanpa zikir. Maka zikir yang paling utama, yang paling berkesan untuk menghidupkan hati manusia, apa dia? Al-Quranul Karim. Jadi kita kata alhamdulillah, ini dia panggil ruh, dengan makna salah satu daripada wujuh i'jazul Quran. Al-Quran itu sangat mengkagumkan, melemahkan orang lain untuk hidup, untuk mengikut, untuk mencabarnya. Maka Al-Quran yang terbaik. Jadi kita kata ruh sebab dia menghidupkan orang. Maka rahsia orang yang nak berjaya dalam hidup dia, iaitulah orang yang berpegang dengan Quran, orang yang baca Quran, orang yang tadabbur Quran dan beramal dengannya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita lihat ramai di kalangan sahabat-sahabat kita ni, masyarakat Islam hari ini dah semangat untuk belajar Quran, mengaji Al-Quran. Kita mengatakan ini satu nikmat yang baik, satu nikmat anugerah Allah Azza wa Jalla yang baik. Tapi jangan berkala-kala, tak adalah kita kata hari ni hari Quran seluruh, tak perlu kita berkumpul untuk hari Quran. Hari-hari kita hari Quran. Kita alhamdulillah, kita letak jadual kita ni setiap hari Quran. Mari kita mengaji Quran sentiasa. Jangan duk tunggu hari tu, hari ni baru nak mengaji Quran. Kita kata tak cukup masa kita. Tak cukup masa. Jadi jangan jadi acara sangat. Al-Quran ni bukan untuk acara. Sebagian dalam muqaddimah pimpinan Ar-Rahman tadi kita dah baca. Tak, dia kata Al-Quran hanya diperlagukan dengan suara-suara yang merdu untuk mencari habuan dunia semata-mata. Kita hari ni pun kadang-kadang buat majlis Quran dengan apa ni, besar-besaran dia punya acara, tapi sekadar untuk meraih apa ni, mencari, mengumpulkan gambar-gambar acara. Kita kata lah, Quran untuk dihidupkan hati dan untuk berbicara dengannya supaya kita dapat faedah yang lebih besar daripada apa yang dipahami itu. Para jemaah sekalian, itu yang ke-8. Yang ke-9, nama yang ke-10, As-Sirat Al-Mustaqim. As-Sirat Al-Mustaqim. Tulis nama yang ke-10, As-Sirat Al-Mustaqim, iaitulah jalan yang lurus. Nama dia jalan yang lurus. Kalau kata sirat dalam bahasa Arab bermakna at-tariq, jalan. Wal mustaqim ambil daripada perkataan istiqamah, lurus. Istiwa wal i'tidal, lurus jalan comel sama, tak ada bengkak-bengkok, tak ada turun naik. Sama, itu dia panggil jalan yang lurus. Maka as-siratul mustaqim ismun min asma'il Quran.
Salah satu daripada nama Quran As-Siratal Mustaqim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am, ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Surah Al-An'am 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalan aku yang lurus, ikutlah dia. Maka para ulama Az-Zarkashi, As-Suyuti dan lain-lain ulama mengatakan bahawa as-sirati mustaqiman iaitulah Al-Quran yang lurus ini. Mu ikutlah Quran. Wala tattabi'us subula, mu jangan ikut jalan-jalan yang lain, jangan ikut. Jalan hak lain itu banyak. Jalan Allah Ta'ala ni satu je, melalui wahyu Allah. Sama ada Quran dan sunnah, itu je jalan dia. Hak lain-lain itu tidak ada jalan. Wa mimma fussira bihi, di antara termasuk juga dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Maka para ulama tafsir mengatakan annahul Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Kita doa dalam solat kita, dalam Fatihah kita, ya Allah, berilah kepada kami jalan yang lurus. Apa dia? Al-Quran. Maka was-siratal mustaqim, Syekh Ahmad contohnya, Abdul Halim rahimahullah, dia kata was-siratal mustaqim qad fussira bil Quran. Kalau kata siratal mustaqim ada 3 makna. Tanda ni. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua Islam. Islam tu makna siratal mustaqim. Yang ketiga tariqal ubudiyah, jalan kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa bila kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami jalan yang lurus. Bila jalan yang lurus, yang pertama kita nak Quran, nak beramal, nak faham Quran, nak beramal dengan Quran. Ataupun berilah kepada kami Islam, sebab kita nak beramal dengan rukun-rukun Islam. Yang ketiga, jalan yang kita nak beribadat ikut yang Allah Ta'ala nak, ikut yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia jadi betul. Maka kita ingatlah bila kita ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus tu ada 3 jalan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, sebab apa dia panggil tariqul ibadah? Islam, Quran. Sebab selepas daripada ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai. Siapa? Yahudi dan pengikut-pengikut Yahudi. Sebab apa Yahudi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Sebab mereka ibadat, menafsirkan kitab Taurat mereka sewenang-wenangnya. Dia tukar, dia modify, dia macam-macam, dia buat penyelewengan kepada kitab dia. Maka kita tak mahu. Waladhdallin, bukan orang yang sesat. Siapa dia sesat? Ahli ibadat yang sesat. Siapa dia? Nasara. Puak Nasara, tok rahib-rahib dia tu tak bini pun dia. Sebab kita kata itu sekarut lah ke buat dia ni. Maka kita nak tariqal ubudiyah, jalan yang kita nak ibadat ni bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan yang sah, iaitulah jalan sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua sifat tadi, wa kullu hadza haq, semua ni betul untuk Quran. Fal Quran mustamilun ala muhimmatil umur. Al-Quran ini mengandungi perkara-perkara asah yang besar dan perkara-perkara yang halus, yang kecil. Semua dalam Quran ada cerita, ada kisah, ada hukum, ada pengajaran, semuanya terdapat dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ahli Quran. Ya Allah, jadikan kami ini ahli Quran, orang yang mengikut Al-Quran,
orang yang beriman dan beramal dengan Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa fi mustadrakil hakim min hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu da'wat ila suluki hadzal siratal mustaqim. Ibnu Mas'ud menceritakan kepada kita bahawa Nabi satu hari sallallahu alaihi wasallam dia duduk dengan para sahabat. Nabi kita ambil kayu, dia buat garisan. Garisan. Kemudian dia buat garis kiri kanan. Summa qala, Nabi kata, hadzas subul. Ni, apa ni, kiri kanan tu, jalan-jalan yang banyak ini. Laisa minha subul illa alaihi syaitan. Semua ada syaitan duduk ajak orang, mai ikut ni. Maka yang benarnya ni, garis saya lurus, siratal mustaqim, hak ni hak benar. Kemudian Nabi kita baca ayat ni, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalan yang lurus, jalan aku yang lurus ni ikut. Jalan yang lurus ni apa dia? Quran, lagi Islam, lagi sunnah. Itu jalan yang lurus. Lain daripada tu tak ada lurus. Sebab itulah bila ada orang mari buat amalan pelik-pelik, sepatutnya pendakwah kita tegas mengatakan bahawa ini bukan daripada sunnah Nabi, ini bid'ah, baru betul. Ini bukan budaya tempat kita, bukan masyarakat kita. Apa masyarakat kita apa nilai? Yang menilai betul salah benda ni Al-Quran. Yang menilai betul salah amalan kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu neraca timbangan kita biar jelas. Maka Nabi kata, Allah kata, wala tattabi'us subula. Jangan ikut jalan-jalan yang banyak kelak-kelak tu. Itu semua tu jalan syaitan. Jalan Allah hanya satu. Nak sampai kepada Allah Ta'ala melalui satu lorong saja, lorong Alkitab was sunnah. Yang lain-lain itu, habis tak boleh pakai lah pandangan Syafi'i. Lah, itu Imam Syafi'i menafsirkan. Bukan mereka jalan, mereka menafsirkan, menjelaskan jalan Quran dan sunnah. Ini cara dia. Jangan salah faham pula. Ada setengah orang tak boleh ikut Syafi'i. Ikut Syafi'i orang itu ikut Nabi. Syafi'i itu ikut Nabi lah. Yang tak ikut Nabi ni hok duk rekod-rekod ibadat yang mengarut tu. Itu tak ikut. Maka ada orang tanya, bi ayyi syai'in yakunu ittiba' as-siratal mustaqim? Dengan apakah kita nak ikut jalan yang lurus? Dengan apa? Maka dijawab, yakunu zalika bihifzi aslaini, iaitulah dengan kita jaga dua asas, dua tonggak, dua pegangan yang yang jelas. Apa dia? Yang pertama, tahqiq ma jaa bihi rasul. Pastikan, merealisasikan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita campur adukkan di antara yang sahih dengan yang tak sahih. Hadis sahih baca, hak tak sahih baca, hak palsu pun sebar juga asalkan hadis. La. Dan jangan tafsir Quran dan sunnah itu mengikut tafsir yang batil. Jadi kita kena tafsir mengikut apa yang ditafsirkan oleh para ulama yang muktabar, ulama yang punya authority, maklumat dia autentik, yang sahih dan tepat. Kalau tidak, rusak kita. Itu syarat yang pertama, mesti ikut hak Nabi. Asal yang kedua, alla yu'aridha zalika bisyubhat. Yang kedua, jangan dilawan hak sunnah Nabi itu dengan perkara-perkara yang meragukan. Maklumat-maklumat tak betul. Ambil daripada ahli-ahli falsafah ke, ahli-ahli batiniah ke, ahli-ahli gerakan-gerakan yang menyelinap masuk dalam Islam, daripada puak-puak batiniah, puak-puak zanadiqah. Dia yang duk kacau kita supaya kelaru kita ni. Sedangkan hak Quran dengan sunnah sudah jelas, tapi dicelarukan oleh puak-puak ni. Macam gerakan Ibnu Saba. Kalau pelajar kita ni rajin mengkaji, tengoknya dalam internet, gerakan Ibnu Saba, As-Sabaiyah ni, Abdullah bin Saba ni. Dia inilah yang memecahkan sahabat-sahabat para Islam masa itu. Dengan apa? Dengan timbulnya Syiah. Maka dilaga-lagakan umat Islam pada ketika itu. Sampai hari ni pun Syiah cukup dahsyat. Hari Ashura bagi ni pukul tubuh, mandi dengan macam-macam benda yang dia buat khurafat yang kita tak nak terima. Maka siapa dia ikut jalan yang lurus ini,
Bila kita ikut sunnah, matilah jalan bid'ah ataupun jalan ikut syahwat, ikut nafsu, tak ada. Tapi kalau kita ikut bid'ah, mati sunnah. Dua yang kita atas dunia ni. Sama ada kita ihya'us sunnah, hidupkan sunnah Nabi, maka yang bid'ah tu hilang. Tak ikut sunnah, yang bid'ah subur. Jadi sekarang ni hati-hatilah kita para jemaah sekalian. Banyak benda-benda yang subur kalau tidak ditangani oleh para alim ulama kita dengan jelas. Nah, sekarang ni satu fenomena dia panggil, fenomena. Fenomena ni bila buat majlis-majlis kebajikan apa-apa, buat mari budak-budak tahfiz, anak-anak yatim, rumah-rumah pengajian, bawa majlis. Oh, majlis jamuan ramak buka puasa, bayangmu. Majlis kebajikan sekian-sekian. Tapi majlis itu bercampur aduk di antara benda maksiat dengan benda yang mungkar. Kita mengatakan tak usahlah duduk fenomena, tak usahlah duduk normalisasikan benda yang tidak baik bercampur aduk, jangan. Ajaran-ajaran pun sama juga. Hak sunnah Nabi ada, tapi hak ni tak ada pun dalam kitab sunnah. Yang ada dalam kitab-kitab lain yang dipeloporkan oleh orang tertentu, maka kita pun semangatlah aduk ikut hak tu, kerana inilah ahlus sunnah. Jadi orang yang berpegang dengan sunnah dianggap salah. Orang yang mengaku ahlus sunnah, yang menyebarkan ajaran-ajaran yang tak ikut sunnah, itu yang muktabar. Kita kata la. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita kembali hidupkan sunnah Nabi. Maka sirati, satu jalannya, jalan yang kita nak selamat, iaitulah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu lagi nama. Yang ke-11. Yang ke-11. Nama dia Al-Furqan. Nama Quran yang ke-11 Al-Furqan. Al-Furqan. Sammallahu al-Qur'ana furqanan. Allah Ta'ala namakan Quran ini Furqan. Apa makna Furqan? Yang memisah di antara hak dan batil, yang benar, yang salah, yang sirat mustaqim dengan sirat al-i'wijaj, jalan-jalan yang lorong yang tak betul. Para pelajar, tanda dalam surah Al-Furqan, satu surah nama Al-Furqan, tapi yang ni maksud kitanya bukan surah Quran tu seluruhnya. Salah satu daripada nama dia Al-Furqan. Nama dia Al-Furqan. Qala Allah Ta'ala, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Maha suci Allah, maha tinggi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa dia Al-Furqan? Wa qad akhraja Abdu bin Humaid wa Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim an Qatadah. Qatadah ulama tafsir kata Tabarakalladzi nazzala al-furqan 'ala 'abdihi qala huwal Qur'an. Al-Furqan itu maksudnya Al-Quran. Fihi halalullahi wa haramuhu. Dalam Quran ada yang halal, ada yang haram. Allah dah nyatakan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku halalkan jual beli, aku haramkan riba. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Allah Taala halalkan benda-benda yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah Taala haramkan benda-benda yang kotor, yang keji, yang tak comel. Maka dalam Quran ada syariat, ada perundangan. Farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Allah Ta'ala bezakan dengan Quran yang benar dan yang batil. Wa naqala Suyuti juga menukilkan daripada Abdu bin Humaid, sekali lagi, wa Ibnu Jarir an Qatadah nahwa min kalamis sabiq, sama juga dengan ayat wa anzalal furqan. Wa anzalal furqan dalam surah Ali Imran. Tengok dalam surah Ali Imran ayat 4, min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Anzalal furqan yakni Allah Taala turunkan Furqan, Al-Furqan di mana Al-Quran. Jadi jumhurul mufassirin mengatakan bahawa Al-Furqan itu maksudnya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Wal Furqan, apa makna Furqan? Yang memisahkan, yang memisahkan di antara yang hak dengan batil. Jadi senangnya kita nak tahu mana betul, tengok Quran.
Mana salah lawan Quran. Tapi bukan dengan ketafsir otak kita. Kita tak ada tafsir. Karena itulah ana berulang-ulang kali mengatakan bahawa para jemaah, saya bukan menafsirkan Quran. Saya hanya membaca tafsir Al-Quran yang telah diputuskan oleh para ulama tafsir. Kita baca kepada para jemaah, jemaah mendapat faedah daripada apa yang kita baca. Kalau saya katalah, tuan-tuan mari sini, saya nak ajar tafsir Abu Anas pada kamu, kita kata la, man anta, siapa awak? Nak cakap tengok kiri kanan dulu, tak tahu apa kita ni, maka kita kata itu salah. Jadi kalau kita kata kita hanya membaca tafsirul Quran, yang kita pilih hararna, makna kita pilih pandangan-pandangan ulama tafsir yang terbaik, yang juga disokong oleh para ulama semasa. Contohnya, inilah pandangan yang terbaik, inilah pandangan yang rajah, pandangan yang kuat. Kita mengatakan itu, kita bersandarkan kepada ulama tafsir, kita baca kepada masyarakat, kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan jangan takutlah. Kalau ada orang mau ngaji tafsir itu tak salah. Kata dia mau pergi ngaji dulu, pas kita tengok. Ni mengaji pun tak nak, duduk sibuk duduk duduk tahzir orang, duduk marahnya orang ya. Kita kata itu bahaya. Wa yasihu an yakuna al-murad bihi ma yufarriq. Maka al-furqan iaitulah yang membezakan di antara yang hak dengan batil, yang membezakan di antara yang benar dengan yang salah, yang membezakan di antara yang betul dengan yang karut, yang membezakan di antara apa yang diputus oleh Allah Ta'ala, apa yang diputuskan oleh syaitan. Maka semua itu nama dia furqan, membezakan. Jadi alhamdulillah, salah satu daripada nama Quran ini jelas bahawa Al-Quran itu membezakan yang hak dengan yang salah, yang hak dengan yang salah. Wa mimma yuzkaru huna, di antara perkara yang perlu disebut, summiya annal Quran summiya bil furqan. Al-Quran itu dinamakan dengan furqan li amrin azim, kerana dia mengandungi perkara yang besar, iaitu al-farqu bainal khaliq wal makhluk. Quran juga membezakan di antara ini khaliq, ini pencipta, ini Allah, ini makhluk. Kita nak kenal Allah melalui apa? Tanda ni pelajar. Kita nak kenal Allah melalui apa? Melalui kita kenal nama dia, kita kenal sifat dia, kita kenal makhluk dia. Sebab Allah tak boleh nak kenal gitu ya. Sebab kita tak tengok Allah, kita akan tengok di akhirat esok, insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara doa yang kita minta, warzuqna rezekikan kepada kami an-nazar ila wajhikal karim, dapat memandang pada wajah Allah di akhirat esok, dapat memandang wajah Allah di akhirat esok. Tapi atas dunia ni tak ada siapa boleh tengok. Yang khilaf ulamanya, adakah Nabi tengok atau tidak? Itu khilaf. Ramai yang kata tak tengok pun. Bila orang tanya Nabi malam Nabi Isra, Nabi tengok, dia kata nurun anna ara, ada cahaya, bagaimana aku nak tengok Allah? Maknanya kesimpulannya ramai yang mengatakan Nabi pun tak tengok Allah. Semua kita yakin, semua kita percaya, semua kita beriman Allah ada melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, melalui tanda-tanda alam ini yang menunjukkan bahawa ada pencipta, ada al-khaliq. Maka Al-Quran itulah furqan, yang membezakan di antara hak dengan batil, di antara Allah al-khaliq dengan makhluk, yang membeza di antara ahlul al-muhtadin al-mu'minin dengan ahlul batil al-kafirin. Orang yang beriman dengan Quran, mukmin. Orang yang lawan Quran, kafir. Orang yang beramal dengan Quran, salihin. Orang yang tak beramal dengan Quran, fasiqin. Kita, itu yang membezakan. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, maka kesimpulan kita kepada apa ni? Kepada nama-nama Quran ni, wa mimma yanbaghi dzikruhuna, di antara perkara yang patut kita sebut di sini, Al-Furqan itu salah satu daripada nama Quran. An ya'lama anna fi ittiba'i hadzal kitab, kalau kita ikut Quran, kita baca Quran,
kita yakin memahami Al-Quran, insya-Allah kita ada ilmu untuk nak membeza antara hak dengan batil. Ada ilmu. Sekarang ni masalah kita baca Quran, kita tak tahu makna. Makna pun tak tahu, tafsir pun tak tahu, tadabbur pun tidak. Jadi tak tahu apa. Mana Quran itu, sebab itulah ada ulama mengatakan rubba qari'il Quran wal Quranu yal'an. Ada di kalangan pembaca Quran, dia dilaknat oleh Quran hari-hari. Dia baca ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Belagu tengok merah muka-muka, ma baqiya minar riba. Dalam poket dia penuh dengan kad bank riba saja. Bukankah itu Quran laknat dia? Allah Ta'ala sebut, wa illam tantahu, kalau mu tak berhenti daripada riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasuli, kamu telah mengisytiar perang dengan Allah dengan Rasul. Dia baca Quran, dia berperang dengan Allah. Ini bahaya. Jadi kita bimbang hari ini bila kita baca Quran tapi kita tidak menghayati Al-Quran, bermakna Al-Quran tak boleh nak jadikan kita sebagai orang yang boleh memisah di antara hak dengan batil, benar dengan salah. Benar dengan salah. Pasal itulah bila anda tengok majlis Al-Quran, tak kira lah Quran awal ke, Quran apa ke, jam Quran ke, majlis Quran ni, kita kata Alhamdulillah, suatu kesedaran yang baik kita nak kumpul orang. Tapi yang datang tu, yang mari mengaji Quran tu, ada yang masih berjambul. Di mana ayat Quran yang Allah Ta'ala suruh, ya apa ni, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin, dalam surah An-Nur, yudnin alaihim min jalabibihin, hei orang muslimat, holorkan tudung kamu. Jadi di mana holor tudung? Tak ada. Mari geng-geng liberal yang penimpala pula dia kata tak ada hijab dalam Quran, tak ada suruh pakai tudung dalam Quran, pula lagilah celaru. Jadi bagaimana kita nak jadikan Quran? Maka kata di para ulama, orang yang memahami Al-Quran, orang yang boleh membezakan di antara hak dengan batil, orang yang boleh membeza di antara yang mudarat dengan yang manfaat, al-khabis wa tayyib. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kepahaman yang baik. Dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, maka kita ambil kepahaman yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala selamatkan keluarga kita daripada perangkap-perangkap syaitan yang selalu duduk kacau kita, duduk main dengan kita. Maka kita mengatakan insya-Allah dengan kita belajar Al-Quran, kita akan selamat. Sebagai penutup, saya nak ulang sekali lagi nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. 2, Al-Kitab. 3, Ahsanul Hadis. 4, Ahsanul Qasas. 5, Basair. 6, Bayan. 6 bayan. Yang 7 apa? Hablullah. Kemudian mari hak malam ni. Yang ke-8 Al-Haq. Yang ke-9 Ar-Ruh. Yang ke-10 Siratal Mustaqim. Yang ke-11 Al-Furqan. Tak boleh ulang, tak boleh ada bijak. InsyaAllah kita akan sambung. Ada 4-5 nama lagi, iaitulah yang ke-12 Kalamullah, yang ke-13 An-Nurul Mubin, yang ke-14 Al-Muhaimin, yang ke-15 Al-Wahyu, yang ke-16 ada beberapa nama. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.